Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak cerita sebuah kereta yang semua orang tahu, tetapi hari ini baru saya dapat kesempatan untuk nak cerita kereta ni. Tapi sebelum tu, like dan share serta subscribe. Serta pada kawan-kawan yang ada tengok video ni, tolong share-share pada kawan-kawan lain. Dan jangan lupa tekan subscribe ya. Okey, jom. Okey, dipersembahkan uh, King Highway, King of Highway. Ni adalah merupakan Myvi generasi ketiga. Dan merupakan ciptaan dan desain yang dilahirkan oleh anak tempatan. Maknanya daripada hasil seni anak Malaysia sendiri. Okey. Untuk generasi pertama dan kedua sangat laris, tidak dinafikan, merupakan kereta the best of year every year. Dia hampir mendapat setiap tahun menjadi juara jualan. Dan untuk tahun 2020 ni saja dan 2021, kereta Myvi ni menduduki tangga pertama dan diikuti dengan adiknya Azia. Tapi apa yang bestnya Myvi ni, kita cerita dulu. Okey, kalau kita tengok dari sudut struktur badan, Myvi sebenarnya berada dalam segmen B sedan, dalam segmen B hatchback, dan dia merupakan pesaing terkuat oleh adik dia yang berada di sebelah tu, yakni Proton Iris, tapi yang ni Persona, dalam segmen yang sama. Dan kalau kita tengok, yang ni juga merupakan abang dia. Ni adalah Myvi first gen yang dah di facelift. So untuk first gen dan second gen, dia menghadap facelift. Untuk first gen 3 kali facelift dan second gen menghadap 2 kali facelift. So ada perbezaan sedikit dari segi variant. Okay, kalau yang nak tahu, untuk model third gen ni, pada awal pengeluarannya sudah menerima sistem ataupun penggunaan lampu full LED. Dia menggunakan reflector LED untuk model permulaan. Tetapi yang ni dia telah dinaik taraf, dan dia telah menghadap sedikit penambahbaikan lah dari segi dia punya sistem. Okay, ini merupakan muka hadapan dia. Kalau kita tengok dekat muka hadapan dia, untuk ni adalah variant 1.5 advance, maknanya spek paling tinggi. So pada bahagian hadapan dia, dia dah dilengkapi dengan front sensor kiri dan kanan, serta lampu besar LED, reflector LED, dan lampu fog lamp bawah. Kalau kita tengok dia punya skirt dia, dia dah ada 2 tone. Yang ni adalah color hitam dan ni adalah color grey. So jom kita tengok pada sudut pandang kiri pula. Okay, kalau kita tengok sudut pandang kiri, apa yang kita nampak adalah penggunaan sport rim. Okay, untuk variant ni, untuk third gen, dia mendapat sport rim berukuran 15 inci. Profit tayar pula menggunakan tayar bersaiz 185 55 R15. Dan design sport rim ni sedikit lebih besar dan dia mempunyai 2 tone. 2 tone color lah. Tapi dulu sport rim ni pernah dikira sebagai barang panas lah, sebab ada pengguna-pengguna yang kerap hilang. Original ramai peminatnya. Macam dulu Alza pun ada yang model advance yang facelift pun hadap benda yang sama. Sport rim dia dicuri. Sabar sajalah, nampak macam mana. Okay, di bahagian kiri ada tulis dual VVT. Okey, maknanya kereta ni menggunakan enjin dual VVT. Skirt pada bahagian bawah ni pun berwarna hitam. Kalau kita tengok skirting bawah ni, untuk sebelah kiri penumpang berwarna hitam.
Dan dia punya handle door ni, dia sentuhan dia chrome. So untuk model Advance ni dia dah dapat chrome. Dan apa lagi perbezaan yang kita nampak dekat sini adalah dia punya color spoiler dia. Spoiler belakang dia, kalau kita tengok spoiler belakang dia dekat sini ada warna hitam dan sini dia ikut color body lah. Okey. Dari sudut dia punya perbezaan yang nampak adalah pada bahagian belakang. Ada orang mengatakan dia adalah jelmaan Golf. Ya ke? Boleh terangkan? Kalau kita tengok design lampunya, ini sangat menarik, tidak dinafikan. Ada sedikit macam bentuk hampir macam Volkswagen Golf. Dan kalau kita tengok dia punya lampu ni, ni LED, ni LED. So dia punya lampu signal dia ni, yang ni adalah lampu reverse, lampu reverse. Dan kedudukan lampu center brake dia berada dekat sini. Okey. Untuk model ni juga dia punya pemancut ataupun pancitan eye wiper pada bahagian belakang berada di atas. Okey. Dan dia dah tak ada masalah lagi tentang antena yang patah. Sebab yang ni untuk model 3rd gen dia dah gantikan kepada shark fin. So dah cantik lah, dah tak ada komplain apa-apa. Tetapi lupa saya nak bagi tahu yang ni adalah model Advance. So bila dia model Advance, semestinya dia ada reverse camera. So dia ada kamera lah untuk reverse, lebih memudahkan dengan dia dibantu dengan ada dua sensor reverse. Dan kalau siapa yang melihat Eco Ideal ni, maknanya idle, kereta ni mempunyai start stop go. Maknanya kereta ni kalau kita berhenti dekat traffic light akan berhenti, dan bila kita tekan minyak dia akan start balik lah untuk menjimatkan minyak. Okey. Pada bahagian kanan pula, kalau kita tengok, dia mempunyai, dipanggil keyless entry. Tetapi kebiasaannya untuk kereta-kereta yang menggunakan keyless entry, jarang kita akan nampak dia punya lubang kunci. Tetapi untuk model Myvi Advance ni dia masih mengekalkan, sebabnya mungkin nak menjimatkan kos lah. So cara dia untuk membuka, lupa saya nak tunjuk. Ini adalah kunci dia, bentuk kunci dia. Okey, cara membuka adalah just kita klik tekan, dan kita tarik. Itu saja. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Apabila kita masuk ke bahagian dalam, apa yang menarik tumpuan saya adalah melihat meter cluster dia. Sebab kedudukan meter dia ni agak unik dan berbeza sedikit dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum ni. Contohnya kalau macam Myvi first gen, dia punya kedudukan meter dia kiri dan kanan, di mana kedudukan sebelah kanan adalah RPM dan sebelah kiri adalah km. Tetapi untuk second gen pula, dia diletakkan di tengah-tengah, dan di bahagian sebelah sudut ruang hujung tu baru diletakkan RPM sebelah kiri. So untuk yang generasi ketiga pula, dia terbalik. Dia punya kedudukan RPM sebelah kiri dan km di sebelah kanan. Selain tu, yang lebih menarik adalah sistem yang dia panggil auto start stop ni. Function ni boleh diaktifkan dan boleh di-off-kan. Okey, yang untuk button ni pula adalah untuk emergency, di mana bila kita follow kereta lain and then kereta tu emergency braking, sistem ni berfungsi untuk memberi bantuan ataupun dia dipanggil warning untuk kita brake. Tapi dia ada term and condition untuk sesebuah
keadaan lah. Makna sesebuah kereta tu berada dalam keadaan tertentu lah. Bukan all time mana-mana hujan lebat ke apa boleh control. Tak. Sebab kita masih perlu untuk memandu dengan berhati-hati. Jangan kita terlampau berpegang kepada sistem. Dan okey, yang ni adalah button untuk auto lift. Dia boleh buka dan tutup dia punya cermin lah. Cermin sisi dia boleh lipat. Untuk model sebelum ni tak ada, tapi untuk model ni dia dah upgrade. Okey, untuk steering wheel dia, roda steering dia, kalau kita tengok model sebelum ni semua kosong, sekarang dia dah ada entertainment. Okey, kalau kita tengok dari segi aircon. Kalau kita tengok aircon dia. Okey. Untuk model sebelum ni aircon semua adalah manual, tetapi untuk model ni dia dah function, ada memory function untuk set auto, and then dia punya climate control dia pun dah semua button-button tekan sajalah. Cumanya dia dah ada function aircon ni lah. Dia kita boleh naik turun lah, tapi dia belum auto lagi ni. Dia cuma ada mode untuk pemanasan, laluan, dan ni memori untuk kita setkan kita punya ni lah, aircon. Okay, ni front sensor parking. Untuk passenger ni dia akan berkedip. Tetapi yang ni dulu biasanya center lock kita berada di sebelah sini, tetapi telah dipindahkan untuk model third gen ni dekat tengah-tengah. So bila ada anak ataupun pasangan kita nak membuka pintu, lebih mudah lah. Dia tak perlu nak ke kanan. Okay. Selain itu, kalau kita tengok push start button dia, kedudukan push start button dia berada di sebelah kiri. Ni lebih biasa, normal untuk sebuah kereta Japan lah. Okey, kalau kita tengok pula, benda ni bukan benda baru, tetapi ada setengah-setengah kereta yang tiada bantuan ni untuk penyangkut ni agak mengecewakan lah. Tetapi untuk para kaum hawa lebih sesuai. Kaum hawa lebih sesuai untuk disangkut beg ke apa kan. Sebab kadang kita letak dekat bawah, takut orang pecah tingkap sebelah sana. Jadi jawapan paling senang, kita letak tengah, takut di ke belakang. Jadi sangkutlah dekat sini. Ataupun nak bawa air ke apa, whatever boleh. Sebab kalau zaman dulu, kita biasa tengok orang-orang tua dulu, kereta lama, semua dia punya tempat pembuka pintu ataupun penyangkut semua berada dekat sini kan. Betul. Tapi semua tu dah lama kan. Okey. Jom kita tengok bahagian belakang macam mana. Kalau kita tengok bahagian belakang, kereta Myvi third gen ni telah dibekalkan dengan seat isofix dan mengekalkan 3-point seat belt. So bila 3-point seat belt ni lebih safety lah. Dari segi piawaian, JPJ semua, sekarang memang nak kena 3-point seat belt lah. Okey. Jom kita tengok bahagian utama, enjin. Okey, ini merupakan enjin 1.5 Myvi Advance 1.5. Kalau kita tengok dia punya sistem penyelenggaraan ataupun sistem maintenance lebih mudah lah. Sebabnya kereta ni masih menggunakan enjin NA, tetapi dia menggunakan dual VVT. So kira sistem dia dah cable by wire lah, ataupun dipanggil full CAN bus lah. So untuk enjin third gen ni tak semua orang boleh buat. Kalau kita nak mengubah suai dia agak cerewet sedikit, sebabnya dari segi menggerakkan dual VVT, kita nak throttle sensor body semua jalan, by wire sensor, ABS sensor kena jalan. So untuk model ni masih boleh menggunakan piggyback, tetapi kalau untuk orang yang mengubah suai kepada turbo, semestinya dia kena pakai piggyback yang boleh mapping lah. Dan kalau kita tengok dari segi bahagian dalam dia lebih tersusun dibandingkan dengan model lama, dan kedudukan gearbox dia agak sedikit berbeza dengan model yang lama, di mana gearbox dia agak ke bawah, dan enjin ni menggunakan enjin 2NR, menghasilkan lebih kurang 102 horsepower dan 140 Nm torque lah. Lebih kurang gitulah. Okey. Sebelum tu like dan subscribe
serta komen. Ya kawan-kawan, share pada kawan-kawan. Ini adalah spek 1.5 advance. Okay, bye-bye.